18 Disember 2021. Hari duka buat seluruh rakyat Malaysia, terutamanya di Selangor. Hujan lebat yang turun sejak beberapa hari sebelumnya mengakibatkan banjir besar luar jangka di negeri itu. Semua pihak panik. Mangsa yang terjejas pula terpaksa menggunakan 1001 cara untuk menyelamatkan diri dan orang tersayang daripada lemas atau hanyut di bawah arus deras. Bagi Abdul Rahman Osman, mangsa banjir di PPRT Bukit Lancong, Selangor, tiada perkara lain difikirkannya selain membawa isteri yang menderita sakit buah pinggang kronik ke tempat lebih tinggi dan selamat. Berikutan paras air semakin meningkat. Saya keluar ke jalan besar sikit, saya tengok air dah hak pusat saya. Saya terpaksa bawa bini saya dengan jenjeng dia sebab dia dah tak larat nak berjalan. Habis saya paksa juga cakap dia, boleh lagi tak? Dia kata boleh tapi slow-slow. Dia cakap kalau slow-slow nanti air terlalu laju, saya tak boleh nak kontrol dengan awak. Bekas tukang kebun itu juga percaya semua yang berlaku pada hari kejadian adalah kehendak Maha Esa. Apabila tanpa terduga, dia menjumpai sebuah tong air berwarna hitam yang digunakan untuk menyelamatkan Rosidah. Ketika itu, tekadnya hanya satu, iaitu membawa Rosidah ke tempat yang lebih tinggi bersama-sama cucunya. Kalau andai kata kalau tak ada tong tu, rasa saya tak tahulah bini saya ini apa jadi, hidup atau mati saya tahu dengan budak-budak lagi kan. Dengan cucu saya lagi. Saya pun tak tahu mana satu saya nak kejar. Inilah tong dia. Tong ni lah orang cakap menyelamatkan bini saya. Tong ni lah. Kongsi Abdul Rahman lagi, Rasidah amat memerlukan penjagaan yang rapi bagi mengelak saluran tiup yang ditebuk pada perutnya untuk kegunaan dialisis dijangkiti kuman. Menurut Abdul Rahman, itu sahaja tanda cinta yang dapat dizahirkan kepada Rosidah dengan menjaganya sebaik mungkin selagi hayat di kandung badan. Banyak risikonya dia sakit. Saya macam orang cakap apa, kita tengok dia punya azab tu, kita yang kalau boleh kita nak tolong supaya macam mana kita nak tolong. Permulaan dia sakit jadi guling-guling tak tentu hara, demam dia sampai orang cakap kena sawan semua. Depan kita yang menjaga dia, kitanya bagi dia kuat, kita bagi dia semangat, cakap dekat dia, andai kata saya kalau tak ada, siapa tak jaga kan? Tu saya pesan dekat dia. Beban yang melanda Abdul Rahman tidak ditanggungnya seorang. Lembaga Zakat Selangor segera menghulurkan bantuan bagi meringankan beban yang ditanggung keluarga itu. Tambahan pula, mereka adalah asnaf yang menerima zakat daripada Lembaga Zakat Selangor. Justeru sebanyak RM28,962 diperuntukkan bagi kerja-kerja membaik pulih selain bantuan keuangan dan makanan yang diterima setiap bulan. Lepas saja saya turun, saya bagi bantuan toto, saya bagi bantuan makanan. Selain tu, kita juga terus membantu daripada segi baik pulih rumah. Alhamdulillah, rumah ini kita dah luluskan. Dalam masa dekat, kontraktor kita akan repair untuk perbaikian rumah ni. Sebab apa kita kena percepatkan? Sebab isteri dia merupakan seorang pesakit dialisis dan mana dia perlu ada satu tempat yang bersih untuk dia buat rawatan. InsyaAllah sebarang apa yang masalah dia kita dah santunilah dengan baik, insyaAllah. Sebuah lagi kawasan di Selangor yang terjejas teruk akibat banjir luar biasa itu adalah daerah Hulu Langat. Malah ada yang menyifatkan
Tragedi 18 Disember 2021 itu adalah satu tsunami darat bagi Mardianis Sulim. Dia bersama suami Ajis Rashid hampir rebah selepas mengetahui keadaan rumah yang rosak teruk akibat dihentam kayu balak ketika kejadian. Cik nak semua hisap pula kan. Semua hisap. Baru nak pakai telakung, anak panggil mak, air dah naik. Tak jadilah semua hisap. Taruh balik telakung. Cik Intai pergi ke depan cermin kaca cermin kan. Air dah naik. Apa kata, lah dia hantam rumah kita di balak. Rumah orang tu lah habislah dulu. Dia orang kita last. Lepas tu dari pagi dah berguncang rumah macam ni. Takut dengan perempuan. Habis tu kan dah berguncang rumah ni, lemari dah berguncang dah semua. Kita orang apa kata, pakcik kata turun ke dapur lah, maknanya sini lah. Sini belah di atas. Pakcik turun ke bawah pun tenggelam, naik atas tangga. Naik atas tangga balik. Lepas tu bilik ni kan dia pecah sendiri cermin tu. Dia hantam pula pintu ni. Terbuka air, taruh keluar kat sini. Kalau tertutup lah kat sini, matilah kami tenggelam. Makcik saya ni, saya terdengar lah dia minta tolong, jerit minta tolong. Lebih kurang dalam pukul 5 pagi, lebih kurang lah. Saya terdengar dia minta tolong. Saya try lah tolong untuk selamatkan. Saya sempat keluar sikit je. Kira tak jauh lah sebab air terlampau deras. Lepas tu saya masuk balik, panggil abang ipar saya lah. Minta tolong dengan dia. Tu abang ipar saya terus pergilah tolong makcik tu. Masa tu diorang dah dekat dapur. Air memang dah terlampau tinggi. Memang tak boleh ni lah, tak boleh nak selamat diri mana. Diorang pun duduk atas tabletop kat dapur. Lepas tu abang ipar masuk, suruh keluar ikut pintu dapur tu. Tu yang keluar, bila keluar je rumah tu terus roboh. Saya dengar adik saya panggil time tu, adik Biras ni lah. Dia cakap, Abang Rizal, ni ada orang minta tolong cakap. Saya cakap dengan dia, saya sebenarnya takut dengan elektrik tu akan putus. Sebab elektrik dekat rumah kita orang tu dah hampir nak putus. Jadi yang pertama nekatlah. Kalau saya tak tolong, anda kata berlaku apa-apa, saya akan menyesal. Kan? Pasal itu nyawa. Kawasan rumah yang dahulunya dipenuhi dengan pokok dan rumput yang menghijau, kini ibarat dilanda tsunami. Kesemua bahagian ruang tamu, tangga batu, 2 buah bilik serta sebuah bilik air hanyut di bawah arus selepas dihentam kayu balak. Tiada air mata lagi untuk menangis. Namun perasaan gusar tentang masa depan mereka sekeluarga dapat dilihat jelas pada raut wajah wanita ini. Mujurlah, Lembaga Zakat Selangor segera turun padang membantu Mardiani sekeluarga serta mangsa-mangsa lain yang senasib dengannya. Bak kata Ketua Operasi Agihan Daerah Hulu Langat, Muhammad Ibrahim Selamat, Lembaga Zakat Selangor tidak mahu mangsa banjir ini menjadi gelandangan. Bila kita sampai di sini, dan untuk makluman lah, dalam 31 mangsa ni, dan salah satunya keluarga ni adalah asnaf baru setelah kita lihat kemusnahan yang berlaku dalam keluarga ni lah, rumah yang kita banci Hadul Kifayah dia, kita layak sebagai fakir miskin, dan kita dah proses lah, kita dah proses bantuan untuk keluarga ni untuk membinakan sebuah rumah yang berharga 93,000 di atas tapak ni juga, dan kita dah bantu bantuan keuangan bulanan jugalah untuk keluarga ni dan makanan bulanan. Oi, suka sangat tak dapat nak cakap. Pasal apa? Apa Acik kata kalau tak ada rumah kita duduk je lah sini. Takkan duduk rumah anak selamanya kan. Bencana ini akan kekal dalam lipatan memori Abdul Rahman dan Mardianis serta semua pihak yang terlibat. Tetapi semua mimpi ngeri itu telah berlalu. Kini masanya untuk melangkah ke hadapan
dan membina kehidupan yang baharu.